Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua para penonton Malam Mistik Profile dari seluruh Nusantara. Diharapkan anda semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Seperti biasa pada malam ini, Brother Fai akan sambung lagi kisah Mak Senah Season 2 episod yang ke-6. Karya daripada Nini Osman dan kisah ini datangnya daripada Kalimah Tim Paranormal X. Mak Senah episod ke-6. Bunyi kilat petir di atas langit sehingga bergegar bumbung kereta. Leman hanya menahan rasa di tempat duduk belakang. Bergerak-gerak cuping telinganya menahan kuatnya bunyi panahan kilat. Ya Allah, ya Allah, kuatnya petir. Ya Allah. Nasib baik ada yang lain dengannya. Kalau dia seorang diri, awal-awal dia dah pengsan hingga besok pagi. Astaghfirullahaladzim, kuatnya kilat, Samad berkata separuh berbisik. Tidak lama kemudian, hujan lebat kuat sekali jatuh menghentam cermin kereta Tok Ketua. Sejuknya sehingga beruap-uap suasana di luar. Dah pakai baju tebal pun, sejuknya masih menggigit-gigit kulit. Tok Guru Ismail melihat ke hadapan dan pandangan mereka sangat terbatas kerana suasana yang kabur di luar. Mata Tok Ketua melilau-lilau, ingin memastikan tiada pokok-pokok besar berdekatan dengan mereka. Kecelakaan boleh berlaku jika angin ribut semakin kuat. Leman terperanjat apabila batu kecil menghentam tingkap kereta, seperti dilempar dengan sengaja. Ibrahim menyenggol lengan Samad lalu muncul-munculkan mulutnya ke arah Leman. Macam itulah lebih kurang kan. Samad menepuk dahinya sendiri. Leman, belum apa-apa dah diserang demam kura-kura. Leman menggigil ketakutan. Man, relax lah Man, Samad berkata. Sudahlah kedudukan Leman semakin lama semakin menghimpitnya dengan Ibrahim. Cushion tempat duduk belakang dah macam tin sardin. Teringin rasanya nak lemparkan si Leman ni keluar daripada kereta. Ada benda main tikam batu. Leman menggigil. Samad dan Ibrahim terus merenung cermin di sebelah rakan mereka selama beberapa saat. Ya, memang benar. Ada batu halus yang terbang menghentam cermin kereta Tok Ketua. Mujurlah kecil saja batu tu. Kalau besar macam batu bata tu, maunya berpecah cermin tu. Dia akan buat macam-macam untuk takutkan kita. Akhirnya Tok Guru Ismail berkata, makhluk tu mengusik Leman kerana pemuda tu seorang yang lemah semangat, atau dengan kata lainnya, penakut. Macam mana ni tu? Tok Ketua bertanya. Sepasang tangannya kemas memegang steering. Dalam keadaan begitu, lebih baik berada dalam posisi bersedia. Okey, kita mulakan bacaan Yasin, Tok Guru Ismail berkata. Tok Ketua mengangguk faham lalu menoleh ke belakang. Belum apa-apa dah pucat, tegur Tok Ketua. Dah serupa zombie kampung pisang saja rupa si Leman dekat belakang ni. Ni kalau ditoreh pun dah tak ada darah dah agaknya ni. Belum apa-apanya tu, dia duduk main lempar-lempar batu. Leman membalas dengan bibir bergetar-getar. Kuatkan semangat, jangan biar dia kuasai fikiran kita. Lawan, Tok Guru berpesan. Nak tak nak, terpaksa juga Leman mengangguk faham. Separuh dari semangat Leman sudah terbang melayang. Separuh semangatnya pula hanya retak menantu belah.
Dia tak mau pengsan. Nanti menyusahkan orang pula. Tapi apa yang paling dia geruni, kalau bila tersedar dari pengsan, dia mendapati dirinya di dalam bilik arwah Mak Senah. Lagi haru. Jauh betul imajinasi dia. Tidak lama selepas tu, bacaan Yasin dimulakan. Tok Guru Ismail yang mengetuai sesi bacaan, dan setiap kali ada gangguan, dia akan menguatkan suara. Contohnya, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Dia tidak sekali-kali akan membiarkan iblis itu menguasai fikirannya. Halilintar sekali lagi lantang menjerit di langit. Leman melompat dan terhentak kepalanya ke siling kereta. "Woi, robohlah bumbu kereta aku," Tok Ketua berkata. Leman. Samad dan Ibrahim tetap baca Yasin bersama-sama dengan Tok Guru. Mereka menguatkan hati walaupun diganggu dengan suara-suara aneh dan menakutkan. Kadang-kadang ada sesuatu yang muncul mengintai dari tingkap rumah Esa. Benda itu berbungkus kain putih, menutup muka dan seluruh tubuh. Sesekali iblis itu menyerupai muka Mak Senah dengan kepala yang ditembusi ranting pohon gergasi. Berdarah-darah menyapa pandangan mereka yang berada di dalam kereta. Tok Guru Ismail memandang tepat ke rumah Esa dan melihat pokok-pokok pisang yang merimbun di tepi rumah itu bergoyang-goyang seperti digoncang seseorang. Imej hantu bungkus kain kafan bersilih ganti muncul di balik pokok-pokok pisang. Esa! Petikan tersebut telah menghentikan bacaan Yasin. Tok Guru Ismail memberi arahan supaya mereka mendiamkan diri. Leman memejamkan mata dan berpeluk tubuh. Dia tidak berani melihat apa yang dilihat oleh Tok Guru Ismail. Dikhuatiri jika benda itu beralih ke tingkap sebelahnya pula. Tok dah pagarkan kereta ni ke belum? Leman bertanya. Dibuatnya hantu-hantu tu masuk ke dalam kereta dan menumpang? Naya je. Tok Guru Ismail mengangguk sebagai jawapan dia. Akhirnya Leman mampu menarik nafas lega. Barulah dia kembali duduk dalam posisi yang betul dan tidak lagi menghimpit rakan-rakannya. Esa berpeluh-peluh. Kaki tangan dan seluruh tubuhnya sejuk seperti ais. Kak Miza memandang muka Esa dengan perasaan simpati. Nampaknya kesihatan Esa semakin merosot. Kak Miza mengelap dahi Esa yang berpeluh dengan kain basah. "Ya Allah, panasnya," bisik Kak Miza selepas menyentuh dahi Esa dengan belakang tapak tangannya. Dah macam orang demam panas. Dia bergegas ke dapur untuk mengambil besen kecil dan diisi dengan air paip. Dia akan mengelap Esa untuk menurunkan suhu badannya yang meruap panas. Dia harus menjaga Esa sebaiknya, seperti yang telah Tok Guru pesan. Esa! Esa! Tak rindu dekat Mak ke? Mak tunggu Esa dari semalam lagi.
telinga Esa berkerut-kerut walaupun ketika itu dia sedang tidur. Esa, mari baliklah. Mak tunggu Esa dekat rumah. Bergema-gema suara itu memujuk Esa supaya pulang ke rumah secepat mungkin. Berlakon menjadi mak senah supaya Esa pulang. Malang bagi mereka apabila Esa sedang dijaga dengan rapi. Esa, mak rindu dekat Esa. Esa tak rindu dekat mak ke? Baliklah nak, balik. Mak dah lama tunggu Esa. Esa tersedar dari tidur. Terbeliak matanya memandang ke siling. Mukanya basah dengan peluh. Ya Allah, Esa. Kak Miza berlari mendapatkan Esa selepas kembali dari dapur. Mata Esa terbuka luas dan mulutnya terkumat kamit seperti sedang meminta tolong. Hai, mati akal Kak Miza kerana ketika itu dia sedang sendirian menjaga Esa. Kedegang. Tingkap yang tiba-tiba terbuka memeranjatkan Kak Miza. Habis tempias air hujan mengenai mukanya. Cepat-cepat dia bangun, pergi menutup jendela yang terbuka luas. Beristighfar panjang dia apabila kilat memancar-mancar di langit malam. Hujan lebat juga sudah turun membasahi bumi. Dalam waktu yang sama, bacaan Yasin diteruskan semula di atas arahan Tok Guru Ismail. Gabungan suara 5 lelaki itu lantang sekali melawan kuatnya bunyi kilat yang menyambar. Kilat semakin rancak. Begitu juga dengan hujan yang semakin menggila. Tok Guru Ismail melihat kelibat-kelibat iblis berbungkus kain kafan. Sudah tiada di rimbunan pokok pisang kerana ia sudah berada di dalam rumah pula. Ramai-ramai mengintai di balik jendela dari pintu utama. Pandai sungguh iblis ni berlakon ya. Leman seperti biasa hanya memejamkan mata atau menundukkan wajahnya ke bawah saja. Dia tidak sanggup melihat apa yang sedang berada di luar. Cukuplah dia mengikut ke situ untuk membantu bacaan ayat-ayat suci Al-Quran saja. Samad dan Rahim berdebar-debar apabila melihat iblis itu mulai menembusi dinding rumah dan kedudukan yang semakin merapati kereta. Rahim menelan air liur dan nyaris berhenti membaca surah Yasin. Tapi sempat ditegur oleh Tok Guru. "Jangan takut, teruskan bacaan," ujar Tok Guru. Rahim mengangguk dan terus menguatkan semangatnya. Memang benarlah yang belaan-belaan arwah Mak Senah semakin ganas. Tok Guru Ismail tidak akan mampu mengusirnya seorang diri. Esok, dia akan meminta bantuan beberapa orang ustaz dan pengamal perubatan Islam yang lain. Ya, saudara, itulah dia kisah Mak Senah, episod yang ke-6, season yang kedua. Kita akan sambung lagi kisah Mak Senah ini ke episod yang ke-7 pada hari yang lain. Terima kasih Nini Osman, terima kasih Kalimah Tim Paranormal X, dan juga terima kasih kepada anda yang sudi menonton kisah ini. Jangan lupa subscribe, tekan butang loceng, komen dan share, kerana subscribe itu gratis. Kita jumpa lagi. Peace. No war.